Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Masyitah Irsalina binti Masyi Wijaya, nombor metrik 054294. Jadi saya akan membentangkan muka surat 70. Kita dapati pengarang kitab Himyan Al-Zad ni ada persesuaian yang disebutkan tentang Uthman dan Ali dan ia menyentuh kedua-duanya. Beliau telah melakukan pembohongan atas nama Rasulullah. Kononnya Rasulullah ni telah menceritakan tentang Uthman dan Ali yang mencacatkan nama baik mereka berdua. Dan ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala pada ayat 55 surah An-Nur, baginda bersabda kepada Ali, "Kamulah imamnya," iaitu imam yang memfitnah, pelopornya dan ketuanya, dan kamu berjalan padanya, iaitu pada fitnah, seperti unta yang berjalan dalam tali yang mengikatnya. Jadi baginda bersabda lagi, "Geraham setengah orang yang duduk dalam neraka adalah lebih besar dari gunung Uhud." Beliau berkata, keluar asap yang meletus di bawah dua tapak kaki seorang lelaki yang mendakwa dia dari kalangan aku, tetapi dia bukan dari kalangan aku. Sesungguhnya para wali Allah itu orang yang bertakwa. Jadi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 23 surah Asy-Syura, "Katakanlah aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Beliau menyebutkan bahawa kasih sayang dalam kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib terhadap mereka yang tidak melakukan pengubahan dari kalangan mereka seperti Fatimah, Hamzah, Al-Abbas dan anaknya. Kemudian beliau banyak membentangkan riwayat gesaan supaya mencintai dan menyayangi ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai menyebutkannya, beliau menyatakan yang dikehendaki dalam keluarga baginda ialah orang yang tidak melakukan perubahan. Oleh itu Ali dikeluarkan dan mereka melakukan perubahan sepertinya. Jadi dalam hal ini kita lihat pengarang kitab ni seorang yang bersalah kepada Uthman dan Ali dalam kempen yang dilakukannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah Nazirah binti Ahmad Razi, nama metrik 053967, akan memberikanlah sedikit pentafsiran berkenaan kitab yang kita belajar ni lah, iaitu aliran penyelewengan dalam tafsir. Okey. Saya akan memberikan sedikit terjemahan muka surat 71. Okey. Dalam hal ini kita tidak melihatlah pengarang kitab Himyan Al-Zad melainkan seorang yang bersalah kepada Uthman radhiyallahu anhu dan Ali dalam kempen yang dilakukannya. Okey. Hadis-hadis yang mencela mereka berdua ni secara tertangan atau isyarat ni seperti yang disebutkan oleh mereka puak-puak Khawarij ni, tidak lain dan tidak bukan ialah sesuatu yang direka-reka, bukannya betul. Sebab kelebihan Uthman dan Ali ni juga, dia ni tidak boleh diingkari lah, sebab dia ni telah mendapat, dia berdua ni telah mendapat pengiktirafan kemuliaannya di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Okay, dalam hadis sahih Rasulullah mendapatkan keterangan yang membuktikan kemuliaan mereka berdua lah. Jadi kita tidak bersangka lagi. Terusnya ialah aliran penyelewengan dalam tafsir oleh golongan Sufi. Okey, tasawuf dalam erti kata zuhud membiasakan dengan kesusahan dan berlebihan dalam melakukan ibadat pada zaman permulaan Islam lagi. Okey, perkataan sufi dan tasawuf ni tidak pernah dikenali dan dipanggil kepada orang sufi, iaitu kecuali pada pertengahan abad kedua Hijrah. Okey, pada abad ini lahirlah beberapa perbincangan sufi dan timbul ajaran sesuatu kaum dan teori mereka jadikan bahan diikuti. Okey, perbincangan dan ajaran ini mula berkembang subuhlah apabila mendapat sambutan di kalangan masyarakat. Okey, perkembangan menurutnya ialah kadar manfaat yang diperoleh perkumpulan dari kalangan mereka yang ada hubungan dengan ahli falsafah. Okey, maknanya nak cakap kat sini, setengah ahli kecebur dalam bidang tasawuf ni, dia mempunyai bilangan yang erat lah. Dia mempunyai hubungan yang erat lah dengan ahli falsafah itu sendiri. Dan apabila berlakunya
perapatan antara ahli sufi dan ahli falsafah ni, secara tidak langsung dia memberi sedikit sebanyaklah kesan dari segi pemikiran, sebagai contohnya kan. Okay. Kita melihat sebahagian mereka ni menganut teori falsafah yang tidak sejajar dalam prinsip syariat. Okay, para pencabar bidang tasawuf ni terbagi kepada dua aliran, iaitu aliran pertama ialah aliran berasaskan teori, yang mana pendidikan, pengajian, dan yang kedua aliran yang berasaskan amali, yang mana membiasakan dengan kesusahan, zuhud dan fana dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alifah Amira binti Azzuddin. Nombor metrik 054133. Saya akan menyambung muka surat 72. Surat 72 ini membincangkan tentang sebilangan ahli sufi mempunyai hubungan yang kuat dengan ahli falsafah dan mempunyai minat yang nyata terhadap teori-teori falsafah. Sebahagian mereka yang menganuti teori-teori falsafah ni, dia tidak sejajar dengan prinsip syariat. Lepas tu ahli dalam bidang tasawuf terbahagi kepada dua aliran. Yang aliran yang pertama ialah aliran teori, iaitu penyelidikan dan pengajian. Aliran yang kedua pula ialah aliran amali, iaitu membiasakan dengan kesusahan, zuhud dan rendah diri terhadap ketaatan kepada Allah SWT. Ahli-ahli tasawuf dan yang lainnya turut terlibat dalam pengajian Al-Quran Al-Karim. Mereka mempunyai pelbagai karya-karya yang terdapat dalam perpustakaan Islam. Antaranya ialah karya silam dan karya baharu. Pengkajian ahli-ahli tasawuf terhadap Al-Quran serta huraian mereka tentangnya adalah berdasarkan cara mereka yang tersendiri. Di dalam pengkajian tersebut, wujud kesan tasawuf secara teori yang berada di dalam mukadimah ilmiah pada awalnya. Ianya tidak mempunyai dalam pemikiran ahli tasawuf dan kemudiannya barulah dimasukkan kepadanya Al-Quran. Lepas tu selain itu, wujud juga kesan tasawuf melalui amali, iaitu dengan menumpukan latihan kerohanian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farhani binti Cik Ilyas, nombor metrik 054231. Seterusnya saya akan membentangkan pada muka surat 73. Yang pertama, apabila kita cuba untuk membentang tafsir sufi berbentuk teori oleh kumpulan ini serta tafsir simbolik faidi yang ani limpahan ketuhanan oleh mereka, kita dapati dalam kedua-dua bentuk tafsir ini terdapat hala tuju yang menyeleweng daripada kaedah yang lurus dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Tafsir sufi secara teori merupakan tafsir yang mengeluarkan Al-Quran daripada objektif yang disandarkan kepadanya. Al-Quran bertujuan dengan objektif tertentu melalui teks-teks dan ayat-ayatnya, sementara orang sufi bertujuan dengan objektif tertentu melalui pengkajian dan teorinya. Kadang-kala berlaku di antara dua objektif ini kejauhan dan pertentangan, lalu orang sufi itu tidak mahu terjadi demikian, lantas mengalihkan Al-Quran daripada objektif dan tujuannya kepada tujuan yang ia mahukan sendiri. Poin yang kedua ialah tujuan beliau atas kesemua ini ialah melariskan tasawufnya menurut perkiraan Al-Quran dan menegakkan teori dan pandangannya di atas satu asas daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perlakuan sebegini, jadilah orang sufi mempergunakan falsafahnya dan teori kesufiannya, dan ia tidak memberi apa-apa sumbangan kepada Al-Quran kecuali takwilan ini yang kesemuanya adalah tidak baik terhadap agama serta mempunyai unsur ilhad, yakni penolakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga ialah kita melihat Ibnu Arabi cenderung dengan sesetengah ayat untuk menyokong pandangannya tentang wahdatul wujud.
kita melihat selain beliau seperti Abu Yazid Al-Bistami, Al-Hallaj dan mereka yang seumpama kedua-duanya merentasi jalan ini atau hampir kepada jalan ini. Menurut mereka, wihdatu wujud artinya tidak ada yang wujud kecuali satu. Kesemua alam hanyalah manifestasi dan ruang bagi kewujudan yang satu itu. Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang wujud dengan sebenarnya dan setiap yang lain daripadanya adalah fenomena-fenomena dan sangkaan-sangkaan dan kesemuanya tidak boleh disifatkan dengan wujud kecuali dengan cara memperluaskan skop kewujudan atau secara majaz. Poin yang keempat ialah mazhab ini telah menjerumuskan orang yang seperti Al-Hallaj untuk mengatakan akulah Allah dan orang yang seperti Ibnu Arabi untuk mengatakan sesungguhnya sapi Bani Israel adalah salah satu manifestasi yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil dan berhulul padanya. Seterusnya, poin yang kelima ialah inilah faktor yang menarik beliau selepas itu untuk mengatakan tentang kesatuan segala agama dan tidak ada bezanya antara agama samawi dan yang bukan samawi kerana kesemuanya menyembah Tuhan yang satu yang menjelma dalam rupa-rupa mereka dan rupa-rupa segala yang disembah. Poin yang keenam ialah dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan dalam teks-teks hukum serta dalam kitab tafsir yang dinisbahkan kepada beliau, kita dapati Ibnu Arabi mempunyai pandangan-pandangan dalam tafsir yang diasaskan atas teorinya tentang wahdatu wujud. Antaranya ialah tafsiran beliau akan firman Allah Ta'ala pada ayat 23 surah Al-Isra' iaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Poin yang ketujuh ialah beliau menyebutkan ulama-ulama zahir mengandaikan perkataan qada kepada maksud suruhan dan kami mengandaikannya kepada maksud hukum melalui kasyaf dan inilah yang sahihnya. Sesungguhnya mereka mengiktirafkan yang mereka tidak menyembah perkara-perkara itu kecuali untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka kedudukan pengganti yang zahir dengan rupa benda yang Dia gantikan untuk mereka. Di sana tidak ada rupa kecuali ketuhanan, lalu mereka menisbahkan ketuhanan itu kepada mereka. Kerana inilah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan hajat-hajat mereka apabila mereka bertawassul dengan gambaran-gambaran itu sebagai kemahuan daripadanya agar tidak melakukan kezaliman. Walaupun mereka tersalah dalam melakukan penisbahan, namun mereka tidak tersalah dalam maqam yakni ketuhanan. Al-Futuhat jilid ketiga halaman ke-117. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.